Ni kitab Munyatul Musalli, muka surat 14. Muka surat 14 baris yang ke-10 daripada bawah. Surat 14 baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun kesempurnaan rokok itu pada 3 perkara. Nak dapat kesempurnaan rokok ada padanya 3 perkara. Yang mana pembicaraan kitanya berkaitan dengan dalam solat kita ni terhimpun 12,000 perkara. Kemudian direngkaskan kepada 12 perkara. 12 perkara ni maknanya untuk dapat kesempurnaan solat dia kena menyempurnakan, mengetahui dan mengerjakan kedua-12 perkara ni. Mana perkara yang pertama dahulunya ilmu, itu perkara yang pertama, kesempurnaannya pada 3 perkara. Kesempurnaan yang keduanya wudu, kesempurnaan yang ketiganya bersuci, yang ketiganya pakaian yang kita solat, yang keempatnya terdahulu berkaitan dengan kesempurnaan waktu, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam niat, yang ketujuh takbir, yang ke-8 qiyam, yang ke-9 qiraah membaca Al-Quran. Ini yang ke-10 rakaat. Ini cerita bab kesempurnaan. Cuma dalam cerita bab kesempurnaan ni saya pergi balik semula kepada bab pembicaraan rukun kita terdahulu campur dengan sunat-sunat. Kita ulang balik. Contohnya terdahulu cerita bab kesempurnaan berdiri. Kan panjang tu kan pergi kepada rukun berdiri. Ingat tu. Rukun berdiri lepas dah. Ini hanya nak cerita kesempurnaan sahaja, tapi kita balik semulalah kepada pembicaraan rukun. Sekarang nak cerita bab kesempurnaan rakaat. Kita dalam cerita kesempurnaan ni kita detailkan baliklah. Jadi macam ngaji bab rukun rakaat semula. Gitu seolah-olahnya. Jadi kesempurnaan rokok ni pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau ratakan, engkau samakan belakang serta lehermu. Maka jangan engkau merendahkan belakang dan tinggikan kepalamu. Jangan jadi tinggi kepala daripada belakang, ataupun akas, ataupun sebaliknya. Jangan engkau tinggikan belakang, engkau rendahkan kepala. Ada yang tinggi kepala congek, ada yang rendah kepala numuh. Numuh apa? Numuh. Dah sekarang ni numuh lah, pakai numuh kan? Numuh jatuh tau. Numuh sembang tau. Ni nungging bukan. Ni ada hak congek. Congek lenggok kepala, ada hak kolep kepala. Gitu. Kita nak hak sempurnanya samakan belakang dengan leher, dengan tengkok. Dia apabila leher tu sama dengan belakang, leher kepala ikut leher lah. Kalau kepala tu congek, leher pun naik. Kalau kepala tu lembek, leher pun jatuh. Tapi dalam kitab lain yang lebih detailnya, dia nak samakan antara punggung, belakang, tengkok dan kepala. Tu dia detail. Walahal kita punggung dengan belakang sama je lah. Leher dengan tengkok sama je lah. Lepas tu sini bagi 2 je ni. Engkau ratakan, engkau samakan belakang serta lehermu. Jadi kalau ke situ ada empat anggota di situ. Punggung, belakang, leher dan tengkok. Dia nak jadikan seperti kasafihatil wahidah, macam papan sekeping. Dia macam papan sekeping. Ini hai'ah di dalam rokok.
rukun rokok nak sah, nak jadi, setakat tunduk. Kalau hulu tangan, tapak tangan ni sampai di lutut, tu terhasil dah rokoknya. Gini pun terhasil dah rokok, terhasil dah rokok. Tapi tak sempurna lagi. Hai'ahnya macam mana? Kan kita ada rukun, dia panggil rukun fi'li, dan kita ada sunat fi'li hai'ah. Kita biasa dengarnya rukun fi'li. Sunat fi'li kita jarang. Rukun qauli, sunat qauli kita jarang. Rukun qauli Fatihah, sunat qauli doa iftitah, surah, itu sunat qauli. Kita tahunya rukun qauli takbir, bacaan Fatihah, itu rukun qauli. Kita ada rukun fi'li, berdiri, qiyam, rokok, tu rukun fi'li. Lepas tu dalam rukun fi'li tu ada sunat hai'ah fi'li dia. Berdiri macam mana? Belakang tegak straight, jangan tundukkan belakang jangan belakang tunduk ke hadapan. Ini bagi orang yang tak ada penyakit bokok-bokok. Bukan, kalau orang penyakit bokok, kadang-kadang dia punya berdiri tu dengan rokok tu dekat tau. Berdiri rokok tu dekat dah. Sehingga kan ada setengah tu dia rokok lah kita tu. Berdiri tu rokok dah. Berdiri tu rokok dah. Lepas daripada selesai baca Fatihah, dia nak tunduk rokok, tak boleh dah, tunduk sikit lagi jatuh maka ni lah hak rokoknya wajib dikosakkan. Wajib dikosakkan rokok. Sebab qiyam dengan rokok jadi sama. Kalau dia qiyam dia gini, bokok dia, lepas tu rokok dia boleh rendah sikit, tak kosak pun tak apa dah. Baik tak sama dah, berdiri gini. Rokok sebenar begini, tapi berdirinya gini, rokok pun begini. Tu wajib kena kosak. Kosak kenapa? Kosak bahawa sekarang ni rokok, apa kena kosak? Tak sama dengan berdiri tu kan. Dan memang kita kosak. Lepas habis baca Fatihah, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, takkan kita tak kosak rokok. Cuma tak berubah antara rukun berdiri dengan rukun rokok, sebab dia rokok begitu lalu. Sehingga ada pandangan kalau bokok siapa hak rokok, maka berdiri sudah tidak menjadi rukun. Main duduk dah lah. Kalau berdirinya, berdiri bokok. Ada orang dia bokok, dia bukan tak sihat, dia bokok ni kadang-kadang masalah tulang belakang. Dia berjalan laju sihat. Dia jalan laju sihat. Dia bokok tu bukan kerana dia uzur, kerana tulang belakang dia bermasalah. Kan ada orang muda-muda learning, orang muda lagi dia ada penyakit tulang dia, kau lama kau nunduk, kau bokok. Orang muda-muda lagi, tak apa 40 tahun pun lagi ni, dia ada masalah tulang belakang. Jadi kita cerita ni orang sihat, maka berdiri tu kalau tunduk ke depan sikit pun sah rukun berdiri. Tapi hai'ahnya macam mana? Tegak. Belakang tu tegak, jangan condong ke hadapan. Yang tunduk ke hadapan hanya tengkok sahaja. Belakang tegak, tegak kita duduk qiyam. Lepas tu kita sunat hai'ahnya tengok tempat sujud. Lepas tu nak macam mana? Tundukkan tengkok, tundukkan kepala untuk tengok tempat sujud. Bukan tundukkan tubuh. Ini ada orang tunduk tubuh, dia ngokor dia buat nak tengok tempat sujud. Makruh buat gitu. Belakang hai'ahnya tegak. Sebab tu kalau kata rukun berdiri tegak, dan kitab dia tulis berdiri betul. Rukun adalah berdiri tegak betul, tu sunat hai'ah. Nak tegak. Mana dalam tiap-tiap rukun fi'li tu ada pula sunat fi'li. Rokok. Sekurang kau rokok, tunduk. Kalau kita hulur tangan, tapak ni sapa di kepala lutut. Terhasil dah rukun rokok. Kalau rokok gini, kalau hulur sapa lutut tapi hujung jari je, tak memada lagi rokok tu. Mana gini rokok pun sah dah, tetapi makruh. Hai'ah kesempurnaannya biar sama. Punggung, belakang, tengkok dan kepala sama. Kasafihatil wahidah, macam papang sekeping. Jangan engkau merendahkan belakang dan engkau meninggikan kepala. Congek itu jangan. Ataupun jangan engkau merendahkan kepala. Pasal apa
turun ke bawah gitu, makruh belaka tu. Sebab Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW rakaat, iza raka'a lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi apabila rakaat, Nabi tidak angkat kepala dan Nabi tidak jatuhkan kepala, tapi bila Nabi duduk antara. Angkat kepala pun tidak, jatuhkan kepala pun tidak. Dia nak straight. Kan? Makna kalau orang tu pakai sokok lah, pak segi boleh nampak lah. Dia punya pak segi tu gitu dia duduk dia rokok. Ya. Kalau sokok dia duduk gini, tidak kena tu. Sokok dia hilang, tidak betul tu. Dan kalau pakai sokok, kan sokok kan pak segi kan. Mana kalau sokok dia betul tu betul lah. Dia sebab tu dalam solat ni, kalau buat praktikal sungguh, buat latihan sungguh, dia akan jadi teratur tu macam askar baris. Askar baris tu kan, kan askar baris tu, askar baris tak ada lain. Kita solat ada lain. Askar tu kan maksud dia baris betul tu, ada tak garisan di bawah tu? Ada. Tapi macam mana dia boleh? Bukan kata duduk diam, dia sama. Bergerak pun dia sama, lepas dia bergerak, dia balik asal pun sama. Kita dalam solat ni ada ni garisan comel. Depan belakang cukar cemakin. Kalau kata comel lah, duduk dalam satu sah, lepas naik rakaat kedua tu kok cukar macam mana? Cukar cemakin dah. Rakaat pertama tu okey lagi. Lepas dia turun sujud, jadi kaki dia tukar dah, kedudukan kaki. Naik semula, ada pas ke depan, ada pas ke belakang. Dah askar tu, diam gerak, tetap tempat yang sama. Dia buat guna. Jangan sungguh ada orang ni. Dia naik cacang kat kedua tu, dia kena berundur sikit. Sebab dia terlajak ke depan dah. Kadang-kadang, dia terlajak ke belakang. Kita duduk belakang, dia pula susah. Dia nak rokok warna, sujud warna pula kita. Jadi terundur. Ada orang tang ke depan. Akhir sekali ni kisah ni. Akhir sekalinya dulu dia mata nampak. Kalau dia terlajak ke depan, rakaat kedua dia undur betul balik. Akhir sekalinya dia mata tak nampak dah. Jadi dia terlajak pas ke depan, dia tak perasan dah. Akhirnya masa tasyahud akhir duk tengah sah. Orang je lah, orang tahu dah dia mata tak nampak dah. Orang panggil naib imam. Naib imam lah. Imam duduk depan, makmum duduk saf, dia duduk tengah saf. Masa tasyahud akhir, naib imam, pembantu imam lah. Dia tak sedar dah. Masa dia dulu dia sedar. Rakaat kedua dia terlajak ke depan, dia bundur balik. Terlajak ke depan, dia bundur balik. Dan lama-lama mata tak nampak dah, dia tak perasan dah. Sebab apa? Kita tu banyak pergerakan dalam solat ni. Dan kita nak kadang-kadang daripada tidak nak tunggu sujud tu, dia angkat kaki dulu. Kaki panas ke warna tak tahulah. Dia angkat kaki dulu. Tak. Kita dalam solat, jadi nak pastikan sah tu tak bergerak. Ketika kita duduk antara sujud tu kan, kaki belah kanan tu kan tak gerak kan tu. Maka kaki kanan yang akan menentukan di mana kita akan betul balik apabila bangun pada qiyam rakaat kedua. Betul kan, kaki kanan tu bagi orang boleh buat lah. Ni dok ni, dia masa tidak tu sujud dia betul kaki dah. Dia betul dah kaki dia, gerak kaki dah. Sepatutnya daripada kaki tempat yang sama, apabila turun sujud tidak berpindah, hanya kaki tu kita lipat. Nampak tak? Sebab itulah pada masa kita berdiri, antara dua belah kaki sejengkal. Begitu juga ketika kita sujud, kakinya sejengkal. Sebab begitulah daripada berdiri sampai pada sujud, kakinya sejengkal. Kita hanya pada masa sujud, kita lipatkan kaki. Kemudian masa duduk antara sujud tu, kaki kanan jangan gerak. Hak ni jadi apa? Jadi penunjuk
Lepas sujud yang kedua, hak kaki belah kiri ni kena betul balik ngesjekak kaki kanan. Betul balik. Naik rakaat yang kedua ni gak letak semula saf yang sama dengan rakaat pertama saat ni. Kalau tidak ada gerak-gerak. Dia kalau gerak ni hak tak ada arah, hak uzur macam gemuk tu cerita lain lah. Tak ada arah lah tu, dia nak turun sujud tu dia kena dah dia gemuk sikit. Nak turun tu kadang-kadang dia bergerak banyak perkara tu, kaki apa semua. Tu dia uzur, dia gemuk. Ke gemuk tak ada uzur? Gemuk uzur juga tu. Jangan main dengan uzur gemuk ni. Gemuk ni uzur nak bangun pun rasa dak gerak tu uzur dah tu. Ada. Ni kadang-kadang orang tanya, ustaz saya gemuk, ustaz saya turun naik dalam solat ni banyak gantung pegang banyak. Adakah dibilangkan pergerakan? Pak Adam kata dibilang pergerakan tu batal solat. Dah, tu pergerakan untuk berpindah rukun. Dah kita jadi gerak tu buat ke kerana kita gemuk? Dah kita gemuk tak boleh nak buat macam orang lain. Turun seterik je, naik seterik je. Jadi dia kata dia nak turun banyak perkara, nak kena betul tangan, nak kena tu, nak naik peluk banyak jadi pergerakan. Tu bukan pergerakan hak perbuatan, kita perbuatan hak bukan perbuatan solat, itu perbuatan solat. Sebab kita nak berpindah rukun. Tapi kita ada masalah keuzuran kita gemuk tu. Tak bilang pergerakan tu. Jadi kalau kita kata biasa bergerak berpindah kaki ni biasa gemuk. Tapi kadang-kadang kita orang dak gemuk pun gitu juga. Jadi nak jadi biar duduk molek biar sama je. Itu kira kepada berdiri dan duduk sama je. Macam askar kalau berlatih. Sabar peringkat kalau betul-betul berlatih berpindah rukun pun sama berpindah rukun. Sebab dia ada tangan dia. Allahu Akbar je imam, pindah. Kita pun berpindah rukun. Sami Allahu liman hamidah je, sami Allahu liman hamidah. Kan ada dah tu. Macam hak askar tepik tu lah. Askar dia tepik, suruh gerak-gerak. Ni tu imam ni Allahu Akbar je gerak. Sami Allahu liman hamidah je bergerak. Boleh buat jadi sama ke tak? Jadi samalah. Tapi cuka cemaking ni. Dengar hak direba dengan tukar tepik pun dia jalan dulu dia pindah hukum dulu, pitah tu imam. Langkah tu imam. Nak pergi ke mana tak tahu nah. Cuka cemaking ada orang pak bawah dah, ada orang tengah lagi, ada orang duduk atas. Jadi tak sama orang panggil padahal dia ada masa perbuatannya sama, pergerakan pun jadi sama. Tapi tak berlatih tak jadilah. Puang ni rapat sedikit daripada sejengkal. Kalau kita kata dalam 4 jari orang perempuan. Dia kalau mazhab Hanafi, orang lelaki 2 belah kaki ni 4 jari je dia hubung. Dia rapat je. Sebab tu dia mazhab Hanafi ni dia nak perapatkan sah lebih sesuai. Sebab mazhab Hanafi ni kaki dia rapat 4 jari saja antara kaki kanan kiri. Kemudian dia pegang tangan pula bawah daripada pusat. Jadi siku dia masuk ke dalam. Jadi kalau nak perapat saf ni boleh lah. Boleh rapat saf. Kita ni kita duduk sejengkal. Ni ada orang semayang duduk ngekeng gitu nak dia seorang. Apa benda dia buat tak tahulah. Ngekeng gitu duduk. Lepas tu selagak kita ni tangan atas sedikit, maka siku kita ambil ruang sedikit. Sebab tu kita kalau agak kita nak perapat sah orang ramai ni, kita turun tangan kita biar pegang bawah daripada pusat, atas daripada kemaluan bawah daripada atas daripada kemaluan bawah daripada pusat, mana siku kita akan masuk ke dalam. Sebab kalau kita naik atas, siku kita lebih, waktu siku kita ni pula gitikang di rusuk orang, siku pula tajam, sakit kawan tu berdosa pula kita je. Kita turun tangan. Jadi di mazhab Hanafi ni dia agak perapat sikit. Dia agak perapat sikit. Kita mazhab Syafi'i sejengkal, perempuan rapat sikit daripada sejengkal. Dia kita ni dalam solat memang tengok tempat sujud. Tetapi tempat sujud dalam rakaat adalah di bawah, bukan di tempat sujud asal. Sebab kalau kita nak tengok tempat sujud asal, tempat yang kita ubur dahi pada masa sujud,
kepala kita akan jadi congek. Kepala congek tu tak betul. Nabi lam yarfa' ra'sa, Nabi tak angkat kepala. Walam yusawwibhu, Nabi tak jatuh kepala. Kalau mazhab Hanafi tengok antara dua kaki ketika rokok. Kita mazhab Syafi'i ketika rokok ada tengok tempat sujud. Tapi tempat sujud kita bukan di hadapan, di bawah tu tempat sujud kita. Mana tempat solat kita lah kalau kita panggil kau. Tempat solat kita di bawah, bukan di hadapan. Maka di tengah tu, ni ada kadang-kadang dia rokok, dia congek tekak, nak tengok pas sujud di hadapan. Tak buat gitu. Ada pula dia kata bagi dua, dia kata. Masa rokok tu tengok depan congek sekejap, lepas tu betul balik tengok bawah sekejap. Bagi dua dia pula. Tak payahlah. Memang tengok di bawah. Tempat sujud ketika rokok adalah di bawah, bukan di tempat sujud hak asal. Ini kena faham molek. Ini kena mengaji. Memang kena tengok tempat sujud. Kita masa sujud tengok di mana? Kita disunatkan buka mata ketika sujud. Makruh kita pejamkan mata ketika sujud. Kita disunatkan buka mata ketika sujud. Kita tengok di mana? Tempat sujud dahi tutup dah tempat sujud. Tempat sujud yang sebenar sudah ditutup oleh dahi pada masa bubur dahi atas lantai. Itu sebenar tempat sujud. Tak nampak tempat sujud. Nampak latah bukan tempat sujud ni. Itulah tempat sujud. Jadi tempat sujud pada masa rokok adalah di bawah. Maknanya nak pastikan tengkok tu dengan kepala sama, tengoknya di bawah. Itu dipanggil tempat sujud. Bukan tengok di hadapan. Tengok di hadapan dia akan congek tekok dia. Ni tak boleh gitu. Kita nak supaya belakang dan tengkok dan kepala macam papang sekeping. Itu dia hak kesempurnaan yang pertama ketika rokok. Kedua, bahawa engkau hantar dua tapak tanganmu di atas dua lututmu dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Ini hai'ah. Sunat hai'ah ketika kita menyempurnakan rukun fi'li, iaitu rukun rokok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.